sepatutnya minggu ini saya masuk sini. Oke, langkah setiap fungsi graf yang berikut. Untuk langkah sesuatu graf, kita pertama perlu tengok nilai A. Kalau kita tengok terus cari kuasa 2, nilai A ini 1. Nilai A nya 1 lah. Oke. So, positif maksudnya. Kalau positif, bentuk grafnya dalam bahagian pertama dia senyum. Oke, kita ada bincang dulu. C itu apa nilai antara X ini, constant ini. 12. Maksudnya dia mesti sentuh paksi Y pada 12. Lepas itu cari jika fx sama dengan sifar. Maksudnya cari punca. Yang tadi kita baru belajar cari punca, kita dapati punca negatif 3 dan negatif 4. Maka graf itu nanti mesti sentuh negatif 3 dan negatif 4. Oke, mari kita coba di sini. Kita coba di sini. Langkah-langkah ini kamu kena tunjukkan lah. Sekarang saya tekan kalkulator saja. Langkah yang tunjukkan maksudnya macam inilah. Untuk mencari punca, ini cara cari punca. Oke. Untuk soalan E, kita tengok soalan E. E dia 1, maksudnya E dia apa? Siti grafnya mesti senyum lah. Grafnya pasti senyum. C dia negatif 6. So dia pintasan Y dia dan D negatif 6. Maksudnya dia pintas Y di bahagian bawah ini. Oke. Untuk dia punya pintasan X, kita cek bila ini sifar. So 1 negatif 6. So pintasan X nya ada 2 tempat. 1 di negatif 3. 1 lagi dia akan pintas X di 2. So maksudnya soalan ini dia akan pintas di sini, di sebelah kanan positif, di sebelah kiri negatif. So dia akan sentuh Y di negatif 6. Dia mesti sentuh Y di bawah lah. Memanglah sebagai graf ini senyum dia macam ni. Dia sentuh sini ya. Dia macam ni ya. Boleh? Okey. So pergi B pula. Langkah yang sama saja. Sebelum buat, kita lukis catisan dulu. Buat catisan dulu. Lepas buat catisan, tentukan dia punya A. A dia negatif 1. Negatif. Grafnya mesti sedih. Tengok sini. Lepas tu pintasan Y dia negatif 8. Dia mesti sentuh di bahagian bawah ini nanti ya. Okey. Lepas tu cari pintasannya. Tunjukkan langkah, saya hanya direct tekan kalkulator. 1, 6, negatif 8. So pintasan X nya dia akan pintas X di 4. Satu lagi di 2. Okay. So dia pintas 2 tempat. So basically dia akan sentuh di sebelah kanan saja. Kalau mau lebih senang, ini Y pindah. Sebab dia hanya sentuh sebelah kanan. Okay. Okay. Dia sentuh Y di kanan. So ini 2. 2, 4. Dia sentuh, dia wajib sedih dan macam ni ya. Sebab dia mesti sentuh ini negatif 8. Memang tak boleh lah kita lukis. Kalau kita salah lukis dan macam ni, tak akan dapat kita sentuh negatif 8. Okay. So bentuk dia mesti betul lah. Okay. C ialah negatif 1, negatif 8, negatif 16. Okay, X negatif 4. Okay, sebelum itu cek A dulu lah. Every time cek A. A dia negatif. Negatif. Lepas tu pintasan Y dia negatif juga. Kalau A dia negatif, maksudnya graf ini akan sedih. Sedih macam ni. So cari pintasan X dia pula. X negatif 1A, B negatif 8, C negatif 16. So negatif 4. Pintasan Y negatif 4. Satu lagi sama negatif 4. Negatif 4. So maksudnya satu tempat ya. So dia meminta satu kali saja. So basically dia macam ni lah. Ini
maksudnya macam ni lah. Ini dalam AdMath kamu ada belajar lanjut lah kalau belajar. Ini satu punca bila lukis graf dia macam ni. Bila sentuh satu tempat macam ni. Aduh, dan macam ni. So negatif 4 sini ya. Dia sentuh ni negatif 16. Betul lah. Bentuknya betul, tempat dia sentuh betul, bentuk X dan sentuh Y. Okey, B pun sama. Mula-mula cek, semak dahulu dia punya A dia positif, maka graf ni harus senyum. Senyum. Okey, A dia. Lepas tu dia punya C 25, sentuh Y di 25. Apa pintasan X dia, kita cek 10 25. So jawapannya ialah 5. Satu lagi di ini sama case ini dia satu tempat je. Sebelah positif, semua sentuh positif, graf senyum. So kita buat macam ni. Okey. So dia sentuh di sinilah. 25 positif, sini dia sentuh 5. Ini X. Inilah cara lakarnya. Okey. Dia punya bentuk betul. Sentuh betul. Pintasan Y betul. Pintasan X betul, sama satu tempat je. Okey. Next. Yang ini pula pun sama. Okey, senang je saya bincang semua untuk senang kamu semak. Okay. So perkara pertama tetap sama, cek A dia apa, positif. So grafnya senyum. Okay. C nya apa, negatif 64. Sekarang cek pintasan X nya. A dia 1, case ini B dia sifar tak ada, C dia negatif 64. Okay. So X nya di negatif 8. Nanti bahagian kelima saya lukis pakai graf, pakai software. Kamu tengok betul tak? Sama tak? So dia sentuh X di negatif 8. Satu lagi di 8. Dua tempat yang berbeza. So dia senyum, dia sentuh di negatif 464. Kita buat macam ni lah, tengah-tengah. Dia harus berada di tengah-tengah. So graf ini akan sama lah, dia sentuh sama saja macam ni. Dia sama seimbang. Dia sentuh di sini 8, sini 8, sini 64. Pintasan Y dia. Okey. Dan yang terakhir, masih ada lagi. Okey, ini ada dua lagi contoh, lepas tu habis. So ini ulang lagi, tak ada kerja lain. A negatif kan, so dia sedih. Tadi A ini positif ya. Lepas itu dia punya C 32. X dia pula di mana, dia sentuh di mana. Oke, kita cek. A dia negatif 2, B dia ini kalau kamu buat menu kena pemudahkan sebab dia 2 dengan 32. B dia sifar, C dia 32. Oke, so dia contoh di 4 dan satu lagi di negatif 4. Sama. Tapi ini dia kali ini sedih so lebih ke atas. Sebab pintasan Y dia di positif. So dia basically macam ni lah. Negatif 4, sini 4, sini 32. Oke. So inilah rupa graf dia. Kalau perlukan slow kamu tengoklah perlahan. Saya dah ulang dah 6 kali dah. Ini kali ke-7 dan kali ke-8 saya ulang.
lakarkan. Halo, masih lagi dalam lakaran graf ya. Saya sudah bincang yang lepas, yang ini. So, ini bentuk yang berbeza sedikit. Ini bentuk yang terakhir dalam perbincangan. Kalau kita tengok soalan ini, dia suruh lakar graf. Okay. Untuk fungsi fx, x kuasa 2 tambah 3. Tak ada nilai b ya. Dalam siri yang lepas kita dapat mengenal nilai A. So A terang-terang di sini 1 lah. Bila 1 maksudnya positif, besar pada sifar. Dulu kita sudah belajar grafnya akan senyum. Dan kita tengok nilai perkali nilai malar yang di hujung ini 3. So ini adalah pintasan Y ya, 3. Maka titik minimum ialah sifar 3. Ini belum belajar lah, titik minimum 03. Tapi bila kita lukis graf, kita tahu ini minimum lah. Okay. So kita cari punca, kita dapati kita tiada punca. Ini case yang tiada punca. So kita lukis, dia pintas Y di 3. So dia macam ni ya. Kalau B sifar, kalau tak silap saya, kita juga pernah tengok apa kesan B sifar dalam siri yang sebelum ini. Di sini B, kesan nilai B. Sini. Kalau B sifar, macam ni, kamu punya graf akan di sinilah. Pintasan Y itulah adalah titik maksimum atau minimum. Itu kalau B sifar. So pintasan Y itu akan menjadi titik maksimum ataupun titik minimum bergantung dengan nilai A. Karena dia minimum sebab A dia positif. Kalau A dia negatif, kalau ubah saja persamaan ini jadi fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 3, dia akan terus jadi macam ni ya. So titik ini sekarang jadi titik maksimum. Yang berubah hanyalah graf titik 03 lah, titik maksimum. So ini kalau nak tahu dia tiada punca, dia senang saja. Kita tekan kalkulator. So A dia sekarang 1, B dia sifar, dan C dia 4. So bila tekan kalkulator, dia bagi imaginary ini ya, complexity. So tak ada punca. Tak ada punca yang nyata lah maksudnya. So A ini positif. So kita sudah tahu bahawa grafnya pasti akan senyum. Dan B tiada, B sifar. Kalau kita tadi memang masuk kalkulator pun B sifar. Maka pintasan Y ialah 4. Maka pintasan Y itu sendiri akan jadi titik minimum. So rupa dia macam ni. So ini graf. Okey. So ini titik sifar 4. Okey. So ini fungsi fx, ini x. Kita teruskan lagi. So untuk case yang kedua ini ialah A dia negatif. A kita negatif, maka graf kita sedih. Okay, graf kita akan sedih. Graf sedih. Pintasan Y kita negatif 1, maka kosong negatif 1 sekarang adalah titik maksimum. Ini tadi minimum, ini jadi maksimum. Alasan dia sebab A negatif, itu saja. Menentukan maksimum minimum itu adalah nilai A, positif atau negatif. Kosong negatif 1 ke bawah. Di sini ya, kosong negatif 1 sini, x fx. Siap. Okey, habis sudah lakar. So ini bahagian terakhir dalam bab ini. So kamu boleh salin. Nanti praktis bahasa padu SPM ini buat sendiri. Saya sudah bincang banyak. So hantar dengan saya lah. So saya bincang tinggal beberapa soalan ini. So kalau kita tengok, ini penyelesaian masalah
melibatkan persamaan kuadratik. Selesaikan setiap yang berikut. Rajah di bawah menunjukkan satu segi 3 dan satu segi 4. Okay. Teruskan. Beza luas antara segi 3 dengan segi 4 ya, itu ialah 14. Itu nilai X. So kita tahu bahawa luas segitiga haruslah 1/2 panjang darab. Ada kata lebar, ada kata tinggi, tak apalah, yang penting ini darab ini bahagi 2. Luas ini 2x kuasa 2 lah. 2x darab x. Okay. So basically kita permudahkan, kita dapat luas segitiga jadi macam ini, luas segi macam ni. Beza dia kata. So beza maksudnya tolak lah. Luas segi 4 tolak luas segi 3, jawapannya haruslah 14. So ini ialah luas segi 4 tolak dengan luas segi 3. Tolak dengan luas segi 3. So dia sudah darab masuk negatif lah. Sepatutnya dia macam ni, 2x kuasa 2. 2x kuasa 2 tolak kurungan dahulu. X kuasa 2 tambah 5/2x tolak 3/2 sama dengan 14. Beza. Ini maksud beza lah. So maksudnya segi 4 itu mempunyai luas yang lebih besar. So bila darab masuk negatif ini, darab masuk ini, jadi negatif X kuasa 2. So ini positif jumpa negatif jadi negatif. Negatif jumpa negatif jadi positif. Okay. So pemudahkan lagi, kamu dapat macam ni. Tukar bentuk darab 2. Darab 2. Ini tekan kalkulator. Ini je yang perlu selesaikan. 2x kuasa 2 tolak x. Tinggal x kuasa 2 je lah. Kamu ada 2x kuasa 2 tolak x. Hilang 1x kuasa 2, tinggal x kuasa 2 je. Ini untuk lebih senang kita darab 2. So darab 2 dia ini jadi 2x kuasa 2, ini jadi 5x saja, ini jadi 25. Tekan kalkulator seperti yang sebelum ini, kita dapati x 5. X negatif 52 tidak diterima sebab sekarang kita bercakap tentang panjang. Panjang bukan negatif, tidak negatif. Okey, kalau kita tengok soalan ini, kamu baca dahulu soalan ini, okey. Nanti lepas kamu cuba sendiri baru kamu play video ini untuk kamu semak dan pahami penerangan. Rajah di bawah menunjukkan dua mural yang dilukis sebenar hari STEM di sebuah sekolah. Beza luas antara mural 1 dengan mural 2 ialah 6 meter square. Hitung nilai X. Okay. Beza luas mural 1 dan mural 2 ialah, okay, sepatutnya kalau saya lah buat ayat ni, tak apa, kita tengok dulu. So luas segi 4 yang pertama haruslah darab je. Segi 4 adalah panjang darab lebar, so jadi 6x kuasa 2. Yang kedua ini yang memerlukan langkah kerja sebab dia dalam ungkapan ya. So kita luas mural 1 sama dengan 2x darab 3x, so jadi 6x kuasa 2. Mural 2 luasnya ialah 5x tolak 4 darab 2x tambah 1. Ini bahagian kita sudah belajar di tingkatan 1 sebenarnya, yang ini, yang expand ini. Ini bukan di tingkatan 4 lah. Tapi masih ramai pelajar tingkatan 4 tidak tahu benda ini. Tidak tahu kenapa. 5x darab 2x jadi 10x kuasa 2. 5x darab 1 5x. Ini negatif 8x tolak 4. Permudahkan dia jadi negatif 3x tolak 4. Ya, inilah luas yang kedua dalam sebutan X. Dikata beza dia 6. Beza dia 6 maksudnya kita boleh ambil luas pertama tolak luas kedua, jawapannya harus 6. Atau kedua tolak pertama, jawapannya harus 6. Okey. Isunya sekarang ialah siapa lebih besar, siapa lebih kecil. Tak apa, cuba kita tengok dulu. Luas pertama lah 6x kuasa 2 tolak kurungan 10x kuasa 2 tolak 3x tolak 4
sama dengan sifar. Bukan sifar, sama dengan 6. Beza dia tadi. Oke, 6x kuasa 2 tolak 10x kuasa 2 tambah 3x tambah 4 bawah 6 jadi tolak 6 dengan sifar. So ini negatif 4x kuasa 2. Ini jadi apa dia? Ini tak ada kawan kan? Tambah 3x. Ini tolak 2 sama dengan sifar. Oke. Sebelum tekan kalkulator, saya suka kata ini darab negatif 1 dulu. Pastikan positif lah. 4x kuasa 2 tolak 3x tambah 2 sama dengan sifar. Darab negatif 1. Darab dengan negatif 1. So, kemudian tekanlah kalkulator. A dia 4, B dia negatif 3, dan C dia ialah 2. So, jawapannya imaginary. Tak ada penyelesaian. Kita cek balik apa masalah dia. Kalau kita cek sini, betul. 5x darab ini 10. 5x dari 5, 8 di 4. Oke, sudah jadi tolak 4. So, kita tolak. Bila kita tolak, dia jadi ini jadi tambah. Oke, so maksudnya segitiga yang satu lagi itu lebih besar. So, kita terbalikkan. Luas yang kedua tolak luas yang pertama harus 6. Iaitu 10x kuasa 2 tolak 3x tolak 4 ditolak dengan 6x kuasa 2 harus 6. So jadi 4x kuasa 2 tolak 3x tolak 4 sama dengan sifar. So, kita cuba tekan kalkulator lagi. 4. Lepas itu negatif 3. Lepas itu negatif 4. Kita kena pindah. Ya, kita kena pindah ini. Oh, itu belum pindah tadi. Ini jadi 4x kuasa 2 tolak 3x tolak 4. 6 ni pindah, tolak 6 sama dengan sifar. Saya selesaikan ini. 10x kuasa 2 tolak 6x kuasa 2. Jawapannya 4x kuasa 2. Oke, pindahkan ini juga. 6 ini pindah, jadi negatif 4 tolak 6. Jadi jawapannya ialah 4x kuasa 2 tolak 3x tolak 10 sama dengan sifar. Oke, jadi macam ni. Kita semak. Oke. Negatif 10. Jawapannya negatif 10. Jawapannya ialah negatif x sama dengan ini x sama dengan negatif 5/4. Satu lagi 2. X sama dengan 2. So 4x tambah 5 sama dengan sifar. X tolak 2 sama dengan sifar. Jadi 4x tambah 5. X tolak 2 sama dengan sifar. So jawapan dia macam ni. So yang kita terima ialah X sama dengan 2. Ini yang saya cakap tadi. So sepatutnya soalan ini kena dalam admin kita boleh letak modulus lah. Tak kisah R1 tolak R2 sama dengan 6 atau R2 tolak R1 sama dengan 6. Sepatutnya lah. Tapi dalam math modern tak silap saya tak ada modulus. So saya tak silap lah. So kamu switch lah. Okey, so yang terakhir. So lepas ini kamu sudah boleh siapkan salin, ambil gambar dan hantar kepada saya melalui link yang saya sudah bagi. Luas sebuah segi 4 tepat ialah 48 cm square. Panjang segi 4 tepat itu ialah 2 cm lebih dari lebarnya. Bentukkan satu persamaan kuadratik dan kemudian cari ukuran segi 4 tepat itu. Okay. So kalau saya terangkan contoh ini dulu ya. So
panjang segi empat tepat ialah 2 cm lebih pada lebarnya. So kita tentukan lebar dulu, sebab lebar pun kita tak tahu, kita anggap dia X, tidak apa. Sebab panjang dia lebih sebanyak 2, kita ambil X tadi tambah 2. Okey. Darabkan panjang dengan lebar, kamu harus dapat 48. Itu luas yang sudah diberi. So selesaikan, ini darab masuk X kuasa 2, ini darab sini 2X, 48 pindah jadi negatif 48. Tekan kalkulator, kamu dapat 6 dan negatif 8. Negatif 8 seperti saya kata tidak diterima. So maka jawapan kita terima 6. So panjang haruslah 6 tambah 2, 8. So lebar 6, panjang 8. Jadi kita tengok ini. Luas sebuah segi empat tepat ialah 42. Panjang segi empat tepat itu ialah 1 cm lebih daripada lebarnya. Sama aja. Ubah ayat sikit. So kita tentukan lebar dia dulu. Lebarnya ialah X, boleh. So panjangnya 1 cm lebih. X tambah 1 lah. So segi 4, panjang darab lebar harus sama dengan luas dia, iaitu 42. So dia X darab X tambah 1 harus sama dengan 42. So jawapannya X kuasa 2 tambah X tolak 42 harus sama dengan sifar. Pindah sana. Tekan kalkulator. 1, 1. Ayo. 1, 1. Dan negatif 42. Jawapannya ialah negatif 7. 1 lagi 6. So ini negatif kita tak terima. So tapi ini harus selesaikan dulu. So X tambah 7, X tolak 6 sama dengan sifar. So cari ukuran. So lebarnya 6, panjang dia 7. Okay. Kalau kita cek balik memang luas segi 4 ini 42. Okay kelas, so ini untuk kamu cuba. Nanti saya akan bincang dalam satu video yang terakhir. Selepas kamu cuba, hantar kepada saya akan bincang jawapan dia. Sebab latihan ini dari muka surat pertama sampai muka surat sebelah saya sudah bincang semuanya. Okey, itu saja penutup untuk bab ini. So habislah bab ini di bahagian keempat. Okay, bye-bye. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe. Okay. Dan tekan butang loceng. Kita akan jumpa lagi dalam bab kedua.